Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning everybody. I hope all of you are doing just fine. So for today, I actually would like to start with our new module. If you look at the first page of your module, you can see it's written there, Program DTP, Program Layak Sijil SPM 2021 PPD Jeli for English subject. Okay, I hope everybody dah ada modul ni. If tak ada lagi, if belum ambil, please do so. Hari ni pun boleh pergi ambil. Tapi yang belum ambil tu, nak dengar dulu pun boleh. Okay, kalau awak tengok, muka surat seterusnya tu, dia tulis overview. So basically, this whole module ada 6 bahagian. Okay, kalau tengok number 1, note 1, what should you have to score writing part 2. So, dia actually untuk form 5 ni, untuk SPM, dia ada 3 bahagian untuk writing, 3 soalan untuk writing. Tapi, untuk kali ni, kita fokus untuk part 2 sahaja. Okay, so yang pertama tu, what should you have to score writing? Apa yang perlu awak ada untuk score lah writing part 2 ni. Number 2, kita akan tengok connectors, simple tenses and modals. Then kita akan pergi ke step dia. Dia ada 4 steps. Step 1, you have to analyse the question. Maksudnya awak kena tengoklah, baca analisa soalan tu dia nak gapo. Then step 2, brainstorm your ideas. So bila dah faham soalan nak gapo, barulah kita boleh macam brainstorm ni, maksudnya you fikir, you catat kau gapo nak waktu baik dari kepada fikiran kita ni apa yang berkaitan atau berkenaan dengan soalan. Step 3, you outline and organize your ideas. Ni kita macam susun lah. Kita tulis dan susun kita punya ideas. Dan step terakhir adalah untuk finally kita tulis karangan tu. Okay, next page. The note 1, what should you have to score writing part 2. So, teacher terlupa nak writing ni untuk ketiga-tiga soalan dia mewakili 20 markah. 20 markah. Maksudnya soalan pertama 20 markah, soalan kedua 20 markah dan soalan ketiga 20 markah juga. So 90 lah semua. 90 markah untuk keseluruhan kertas writing. So agak banyak lah deh. Kalau kita tinggal 1-2 soalan, memang harapan untuk lulus tu jadi kurang lah. Jadi kita kena jawab semua. Okay, sini dia tulis what you should have to score this section. Okay, number 1, answer all the questions asked. Maksudnya ada 3 soalan teacher tadi, jawablah kau. Okay, number 2, express your answer clearly. Use relevant ideas and elaboration. Organize your ideas clearly. Dia tertinggal S untuk B tu. Organize your ideas clearly. Okay, maksudnya untuk mana-mana soalan karangan pun, okay, kalau kita kena jawab apa yang ditanya. Maksudnya jawapan kita tu relevan dan bersesuaian dengan soalan. Bukan kita macam ikut lain. Sebab tu kita kena faham apa yang soalan nak dulu sebelum kita boleh jawab. Okay. Lepas tu kita kena guna connectors. Connectors ni, number 3 ni very important for SPM this time. Dia kalau misal, dia memang ada markah macam awak tak suka. Ingat ke saya boleh markah sikit je teacher. Tapi bila you use connectors, kat situ boleh dapat markah. Okay, kejap lagi kita akan tengok. Itulah kita akan tengok hari ni. So, we are going to look at connectors. Number 4, use suitable vocabulary. So, kita guna vocabulary yang sesuai lah. Maksudnya kalau kita nak kata makan, kita guna eat lah. Kita tak kata read. Betul tak? Gitulah maksudnya vocabulary yang bersesuaian. Okay. Number 5, use simple and or complex sentences. Okay, for number 5 ni, teacher nak kita fokus dekat simple sentence sahaja. Simple sentences sahaja. Simple sentences ni, basic lah. Dia ada subject,
verb object. Contoh paling mudah hak semua orang di seluruh dunia tahu, contoh paling mudah adalah I love you. I love you adalah simple sentence hak semua orang guna. I subject, love verb atau kata kerja, you tu bertindak sebagai objek. So I love you. Okay. Number 6, few or no grammatical errors. Tertinggal S lagi. Few or no grammatical errors. Okay. Maksudnya kurang ataupun tiada kesalahan dari segi tata bahasa. Tengoklah dari segi ayatnya ke ataupun dari segi penggunaan verb tense, nouns ataupun dari segi spelling, ejaan tu. Kalau boleh kita nak kurangkanlah kesalahan dari semua segi ni. Okay, untuk part 2 awak kena tulis 120 hingga 150 patah perkataan sahaja. Kalau kita tengok molek, tak banyak pun 120 hingga 150 ni. Kalau tulisan hot standard lah, standard. Kalau tulisan dia bukan jenis besar-besar sangat tu ataupun terlalu kecil, standard tulisan satu baris kita tu, bila kita menulis satu baris tu boleh memuatkan 10 patah perkataan. Jadi kalau orang tulisan standard, dia hanya perlu tulis 12 ke 15 baris sahaja. Tak banyak pun. Okay? Tapi dia bubut lah dia split lah the writing tu into beberapa paragraf. Paragraf 1, 2, 3 contohnya. Okay? Okay. Yang seterusnya ni dia tulis kat atas note 2, connectors, simple tenses and modals. Jadi kita tengok connectors sahaja dahulu deh. On this page ni connectors sahaja dahulu. Okay, tengoklah. Dia ada adding, contrasting, sequence, cause and effect, exception, giving example, comparing. Tak semestinya kita tahu nak guna semua. Okey, ni apa yang macam awak teacher nak dedahkan ke awak. Tapi tak semestinya dalam satu-satu karangan tu kita nak guna belaka. Bila kita tak guna belaka kita rasa stres. Tak. Kita cubalah ambil beberapa. Contoh gunalah 4, 5, ambil hak kita faham nak guna. Ambil hak kita faham nak guna. Macam contoh adding tu, teacher rasa semua yang boleh guna. Contoh bila kita kecek, contohlah kita bercakap tentang kebaikan membaca lah, paling simple dah. The importance of reading, the benefits of reading. Okay. Bila kita kecek contohnya teacher hurai dalam bahasa Melayu, yang kita kata, yang pertama, membaca ni boleh membuka minda kita. Lepas tu kita pun nak kebaikan membaca yang kedua kan. Bila kita nak kecek pasal kebaikan yang kedua, kita gunalah furthermore, reading can also helps us to bla bla bla. Kita gunalah furthermore. Ataupun kita kata in addition, reading can also bla 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 bla. Kita guna dua yang atas tu, furthermore, in addition, untuk kita kecek pasal, kita nak tambah lagi pasal benda tu. Kalau kita kecek pasal benda baik, kebaikan tadi teacher kata, kita nak tambah lagi pasal kebaikan tu. Kebaikan 1. Furthermore, kebaikan 2. In addition, kebaikan 3. Gitu maksud teacher. Kalau N tu, semua orang pun tahu guna. Semua orang tahu guna. Contoh kalau kita kecek pasal makanan kegemaran kita, contohnya kita kata kita suka fried chicken, ayam goreng, dan kita suka pizza. Kita kata, I love fried chicken and pizza. So, and kat situ sudah bertindak sebagai connectors. Dia dah kira dah. Untuk kali ni, dia kira kewujudan and tu sebagai connectors. Okay, pentinglah untuk kita guna. Tapi janganlah guna di setiap ayat, semua guna and. Tak sedap lah jadi ayat tu. Tak comel gitu kan. Okay. Teacher ambil yang seterusnya. Cuba tengok comparing. Sorry. Sebelum tu kita tengok giving examples. Awak pergi ke kiri awak tu ada giving examples. Hak ni pun senang untuk kita guna. Bila kita kecek, kita kata contohnya. Kita kecek, kita kata contohnya. So, kita kata kebaikan membaca tak? Kebaikan membaca boleh buka minda kita. Contohnya, kita boleh mempelajari tentang budaya luar. Contohlah teacher beri ayat dalam bahasa Melayu. Okay, so kalau in English kita kata, reading can help us
to broaden our mind, to broaden or to widen our knowledge. Okay, kita kata boleh buka lah minda kita, boleh apa, kita tahu pasal benda luar and whatsoever tu. Kita kata for example, if we read a book about Japan, then we can learn about Japan culture, Japan food. Contoh gitu, kita guna for example. Atau tak kira semua ayat nak guna for example, kita guna for instance pula. For instance pun maksudnya samalah dengan for example, maksudnya sebagai contohnya. Okay, such as tu seperti ... Maksudnya apa dia ada ... sebelum such as ... selepas such as. Maksudnya dia ada benda lain dulu. Okay, dia ada benda lain dulu. Dia kecap pasal benda lain dulu. Contohnya, teacher boleh bagi contoh. Okay, teacher kata gini. You can do so many activities during this MCO dah. MCO ni PKP lah. You can do so many activities during MCO, such as gardening, swimming. Swimming tak boleh kot. Gardening, helping your parents in the kitchen, and blah blah blah. So such as tu kita guna kalau dalam bahasa Melayu kita seperti, kita boleh melakukan beberapa aktiviti semasa PKP seperti ... Okay? Okay, lagi awak boleh cuba try guna. Okay, kalau tengok sequence tu, firstly, secondly, next, before, after, then, finally, hak tu semua kita tahu guna. Bila kita pertama kali nak oyak idea kita yang pertama tu, kita ayatlah firstly, reading can also, okay. Secondly, gitu kan. Tapi janganlah guna bila banyak sangat. Kalau tanya teacher suka macam, okay, you can start with firstly. Lepas tu awak ambil lah furthermore tadi. Okay, lepas tu boleh ambil next pula. Kalau before tu maksudnya before that, after that. Tapi taklah di semua karangan sesuai nak guna. Ada sesetengah karangan tak sesuai kita nak guna gitu. Macam contoh kalau kita ajar nak buat resepi, masak ke apa, sesuai lah kita kata selepas itu, sebelum itu. Okay. Okay. Okay, tengok cause and effect. Cause and effect tu maksudnya sebab, apa ni yang panggil? Penyebab dan efek apa kot bahasa Melayu? Kesan. Kesan. Kesan dan akibat dia rasa. Kesan akibat sama deh. Cause tu maksudnya penyebab dia. Efek tu kesan dia. Contohnya kalau awak baca, contoh, you have to read a lot of books. Teacher kata, cuba titik. You have to read a lot of books. Titik. You have to read a lot of books because you will gain so much knowledge from it. Saya guna because. Okay, ataupun teacher kata he really loves reading. He read books every day. As a result, saya guna yang nombor 2. So, saya ulang. He loves reading so much. Ayat jadi lain lah bila ulang, okay? Sebab spontan. Sorry deh. He loves reading so much. He read books every day. So, as a result, he scored high marks in the test. Sebagai as a result ni maksudnya sebagai keputusan dia lah. Lepas dia buat benda tu, keputusannya dia dapat gini. As a result, itulah. Macam contoh kalau dia plan her meal. Contohnya dia plan nak makan ke apa gini-gini. And as a result, she finally managed to lose some weight. Dia boleh sebagai bila dia plan meal dia tu ke apa dia makan hari-hari, sebagai keputusan dia boleh menurunkan berat badan. Okey. Jadi
cubalah tengok balik satu-satu, cubalah buat ayat sikit-sikit ke. Ni je nak hari ni. Dia macam tak, teacher tak minta banyak pun. You tengok hak ni je sebab next class nanti kita tengok yang seterusnya sebelum kita buat latihan-latihan dalam modul tu dah. Okay. So I think that's all. Boleh cuba buat untuk teacher ayat saat ni. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.